Kanak-kanak dikenal pasti antara golongan yang tidak terkecuali daripada menjadi mangsa jenayah penipuan atau skamer di media sosial pada tahun lalu menurut hasil kajian yang dijalankan pihak Google Malaysia. Dapatan itu adalah sesuatu yang amat mengejutkan apabila kajian mendapati 36% ibu bapa di Malaysia melaporkan perkara tersebut berlaku sepanjang tahun lalu. Untuk mengupas perkara ini, di talian adalah Pesuruhjaya Kanak-kanak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal di talian ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, mangsa skamer biasa dikaitkan dengan orang dewasa tetapi ternyata kanak-kanak juga jadi mangsa. Pada pandangan Prof, selain faktor naif, apa lagi punca mereka menyasarkan kanak-kanak ini? Kanak-kanak ni ialah orang yang berumur di bawah 18 tahun dan kerana faktor umur itu mereka ni vulnerable ataupun yang berisiko tinggi ya. Dan kerana itu jugalah kalau disebut tadi salah satu faktor ni sebab dia naif dan sebab dia kanak-kanak dia ada masanya dia belum matang dan tidak berupaya membuat pertimbangan tertentu. Dan satu lagi ialah kerana dia ada curiosity mind, dia ada pemikiran yang ingin tahu, ingin cuba, dan dari segi itu juga dia adalah mangsa yang macam tersedia untuk skamer-skamer ni. Dan skamer ni juga saya rasa pandai, dia akan membuat sesuatu yang boleh menarik kanak-kanak kerana isu itu sangat dekat di hati kanak-kanak tersebut. Prof, kanak-kanak zaman sekarang lebih mahir menggunakan internet berbanding ibu bapa. Bagaimana ibu bapa perlu menangani cabaran ini bagi mengelakkan anak-anak mereka ini menjadi mangsa? Sebenarnya isu ibu bapa tak berapa pandai internet daripada anak ni memang bukan isu di Malaysia saja, di banyak tempat pun begitu ya. Dan yang pentingnya ialah komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak. Yang ini yang saya rasa perlu diperkokohkan lagi. Kerana bila adanya internet ni kadang-kadang anak-anak mak bapak pun tak bercakap pakai WhatsApp dengan anak-anak, pakai email dan sebagainya. Dan kalau dia nak tahu sesuatu dia kata cari je lah dalam internet tu. Tapi bapa perlu memantau aktiviti anak-anak ini dan komunikasi itu menerangkan kepada anak-anak kemungkinan-kemungkinan tertentu. Mungkin anak-anak akan cakap kita pun tahulah. Tak semestinya. Ada anak-anak dia masih tidak jelas bahawa maklumat-maklumat yang didapat tu mungkin tidak tepat, maklumat-maklumat palsu dan mungkin ada unsur-unsur penipuan. Jadi itu yang sangat penting, iaitu komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak dan menerangkan kepada anak-anak apakah perkara-perkara ataupun yang boleh berbahaya kepada kanak-kanak masa dia melayari internet. Pada pandangan Prof, bagaimana lagi cara untuk kita pastikan penggunaan internet yang selamat bagi kanak-kanak? Bagaimana pula tahap kesedaran ibu bapa terhadap penggunaan internet selamat bagi anak-anak mereka? Saya rasa ikut umur anak ya. Saya hari ini nampak macam kadang-kadang ibu bapa sangat ambil mudah beri anak-anak main handphone. Misalnya kalau umur tertentu dah pandai, dah tekan-tekan nak cari kartun dekat YouTube. Ya. YouTube tu saya rasa sangat bahaya. Sebab kadang-kadang biasa dia tekan-tekan tu mungkin tertekan perkara-perkara yang dia tak sepatutnya tengok. Jadi ibu bapa perlu sentiasa melihat aktiviti anak semasa dia menggunakan internet. Dan satu lagi ialah kita ada gadget, kita boleh trace apa yang dia cari, carian dia. Ibu bapa perlu mendalami juga sedikit ilmu penggunaan internet ini. Dan selain daripada itu, saya rasa mungkin kita boleh meletakkan limit-limit tertentu. Macam kita ada mobile, data tu dan sebagainya. Kita mungkin boleh beri anak-anak ni kalau ada ibu bapa yang dia download mana-mana yang dia patut tengok. Maknanya iPad atau handphone itu kalau nak digunakan untuk menonton sesuatu, tidak ada lain untuk dia mendapat maklumat data dalam internet. Dan kemudiannya increase ditambah mengikut umur. Jadi kesesuaiannya pada umur 15, 16, 17 dan diterangkan dengan risiko-risikonya sekali.
Prof, ringkas saja, kita tahu Facebook pada Selasa berkata akan meningkatkan usahanya menentang eksploitasi kanak-kanak termasuk penipuan dengan ciri baru bagi mengesan kandungan sebegitu dan peraturan lebih ketat bagi isu yang melampaui batas. Pada pandangan Prof, bagaimana? Saya mengalu-alukan sebab bagi saya kanak-kanak juga berhak kepada untuk mendapat maklumat. Ya. Dia mestilah menjadi kanak-kanak yang diberi hak kebebasan mendapat maklumat dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita memahami bahawa kanak-kanak ini atas faktor umur dan kematangan itu perlu diberi perlindungan tertentu. Jadi untuk tujuan itu saya merasakan bahawa pihak-pihak Facebook, Google dan sebagainya mesti ada cara untuk dia trace ataupun mendapatkan dapat menangkap bagi saya dapat menangkap website ataupun yang boleh berbahaya kepada kanak-kanak supaya jika kanak-kanak itu bila ia dilayari saja dia akan memberi satu warning ataupun menutup website tersebut. Okey, baik, terima kasih Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal merupakan Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suakam atas pendapat sebentar tadi dan kita ke perkembangan yang seterusnya. Kestabilan institusi kekeluargaan adalah satu keperluan pada zaman sekarang dan ia bukan sahaja mengukuhkan masyarakat untuk membina bangsa tetapi membentuk individu yang akan memimpin kebangkitan sesebuah peradaban. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bertitah, institusi kekeluargaan yang stabil adalah ramuan utama bagi kebangkitan peradaban dan unit keluarga yang memainkan peranan asas dalam menentukan masa kini serta masa depan mana-mana negara. Baginda bertitah dalam ucapan sebagai speaker pada persidangan maya Institut Keluarga Antarabangsa Doha DIFI 2021 Perkahwinan, Pembentukan dan Komponen Kestabilan Selasa malam. Persidangan itu bertujuan untuk memaparkan gambaran fenomena perkahwinan di dunia dengan memberikan tumpuan khusus di Arab. Tunku Azizah bertitah, keluarga yang tidak stabil mempunyai kesan negatif dan mangsa utama adalah kanak-kanak, seperti kenakalan, gangguan psikologi pada kanak-kanak dan lain-lain kesan negatif keluarga yang tidak stabil. Jika tidak dibendung, ia akan membanjiri masyarakat dengan individu yang membawa kepada kejatuhan tamadun. Permaisuri juga menyeru agar orang ramai melakukan perubahan pemikiran, tidak kira jantina, kelas, warna kulit atau kepercayaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi setiap keluarga. DIFI adalah sebuah institut dasar dan advokasi global yang berusaha memajukan pengetahuan mengenai keluarga Arab dan menggalakkan dasar berasaskan bukti. Ia ditubuhkan oleh pengerusi Yayasan Khatar bagi Pendidikan, Sains dan Pembangunan Komuniti Khatar, Sheikha Moza binti Nasir pada 2006 dan merupakan sebahagian usaha yayasan untuk memupuk masyarakat yang sihat, berpendidikan dan disokong oleh perpaduan keluarga yang kuat di Khatar dan rantau ini.